Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Faizi bin Adnan. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk Modernism. Ahli kumpulan terdiri daripada 6 orang iaitu Amirah, Izzah, Gabriel, Hidayah, Luqman dan Azlan. Saya akan bentangkan pengenalan kepada modernisme. Modernisme di dalam pandangan agama Islam adalah salah satu daripada tugas mata kuliah filsafat. Modern berasal daripada bahasa Latin iaitu modernus yang bermaksud baru sahaja ataupun just now. Ianya bererti mengenal pembahagian zaman daripada zaman dulu-dulu lagi iaitu zaman purba, zaman pertengahan dan juga zaman moden. Ianya juga tentang cara berfikir dan cara bertindak pada zaman-zaman tersebut. Titik permulaan modernisme ini bermula daripada reformasi ajaran daripada agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah pada zaman dahulu. Tujuan modernisme ini adalah untuk memperkayakan lagi wawasan keilmuan dan juga untuk mengetahui perkembangan sejarah modernisasi Islam dalam mempertahankan lagi ajaran-ajaran agama Islam. Antara ciri-ciri modernisme adalah pendewaan terhadap rasio pada abad ke-18 yang dahulu kalanya menegaskan bahawa akal fikiran merupakan sumber utama kepada kejayaan dan kebahagiaan manusia yang akan membawa kepada kemajuan diri mereka. Dan yang kedua, bersifat sekularisme di mana memisahkan hal agama dan hal politik dalam sesuatu perkara. Yang ketiga, kesedaran diri yang rasional terhadap perubahan semasa seperti tradisi, sastra, sosial dan juga teknologi. Dan ciri yang keempat adalah antropocentrisme iaitu kemampuan manusia untuk memajukan diri daripada zaman sebelumnya yang mendorong manusia untuk memandang diri mereka menjadi ukuran untuk segala perkara yang akan terjadi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan fakta dalam konsep modernism. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, fakta yang pertama adalah terdapat satu golongan yang mempunyai daya pemikiran tersendiri dan juga terlalu taksub dan juga cenderung terhadap bidang politik walaupun dalam aktiviti mereka sendiri. Okey, jadi disebabkan oleh perkara sebegini, para orientalis dan juga sarjana Muslim terpaksa mengambil satu keputusan di mana menetapkan satu tema dan juga satu unsur berkaitan dengan fundamental dan juga Islamis bagi golongan sebegini. Hal ini bertujuan untuk nak menyedarkan kembali umat Islam yang dah jauh tersasar dengan analisa Barat pada waktu ketika itu. Dan sebenarnya pada waktu tersebut sarjana Muslim ni berusaha keras untuk nak kembalikan semula zaman kegemilangan dan keunggulan Islam ataupun lebih dikenali sebagai Golden Era of Islam. Dan seterusnya, fakta yang kedua adalah sarjana Islam telah membuat satu pemerhatian berkaitan dengan unsur kebaratan ni. Okey, jadi pemerhatian ni dia menilai daripada segi politik, daripada segi hidup masyarakat dan juga daripada segi keagamaan, which is merangsang aliran liberalism, secularism, fundamentalism dan sebagainya. Banyak lagi. Okey, seterusnya hasil daripada pemerhatian ni sebenarnya sarjana Islam ni dia mengguna pakai aliran ni tapi tak dipersetujui oleh kebanyakan para ulama dan juga sarjana lain. Kenapa? Mereka berpendapat bahawa aliran ni tidak diselidik secara kufah, secara menyeluruh, tidak diselidik secara dalaman dan juga luaran. Jadi waktu tu Muhammad Nasir telah menegaskan bahawa istilah daripada Barat ataupun apa-apa sumber dari Barat perlulah kita untuk dalami dulu, untuk kaji dulu sebelum kita nak mengamalkan ataupun nak percaya. Jadi kita kena kaji dengan betul, terutama sekali bila berkait rapat dengan Islam. Ini bertujuan supaya selaras dan relevanlah dengan pemikiran aliran Islam pada waktu tersebut dan pada masa akan datang. Okey, seterusnya fakta yang ketiga, muncul satu unsur baru iaitu fundamentalism untuk diterapkan ke dalam modernism. Sebenarnya modernism ni dia dah bermula sekitar hujung akhir kurun 19 Masihi. Jadi tiba-tiba waktu tu orang ramai dah normalkan dengan kaedah modernism ni, tapi tiba-tiba muncul pula satu unsur baru iaitu fundamentalism. Jadi waktu tu para penulis berasa macam teragak-agak untuk nak menyebarkan tentang berita tu dan mereka saling menuding jari antara satu sama lain terhadap sekaligus terhadap golongan modernis yang ingin menerapkan unsur Barat tetapi menghiraukan dan mengendahkan unsur Islam. Jadi dekat situ dia jadi macam konflik dan sebenarnya fundamentalism ni dia mendapat sokongan yang kuat daripada masyarakat kelas menengah kerana masyarakat kelas menengah berpendapat bahawa
perwakilan umat Islam tu dia merupakan yang setia dan juga mempertahankan Islam sebagai suatu cara hidup melalui kaedah fundamentalism ni. Jadi fakta yang terakhir adalah kegagalan dalam perkembangan modernisme di Malaya dalam penubuhan organisasi dakwah, sosial dan juga politik. Okey, menurut Muhammad Sarim, antara punca kegagalan perkembangan modernisme dekat tanah Melayu ni masa tu adalah menyebabkan impak yang besar sebenarnya. Dan antara sebab dia, punca kegagalan tersebut berlaku sebab waktu tu perbincangan tentang gerakan Islah tu sangat-sangatlah terbatas, sangat-sangatlah orang kata macam tak diutamakan. Dan kedua, peranan Islam sebagai penggerak politik bagi gerakan politik orang-orang Melayu juga seolah-olah dimatikan dan diam je. Setakat tu je. Sekitar tahun 1930-an macam tu. Jadi hal ni sebenarnya berpunca daripada golongan elit sekular, di mana golongan yang tidak mempunyai pegangan agama dan tidak mempunyai kepercayaan agama dan telah mendahului gerakan nasionalisme pada waktu tersebut. Jadi waktu tu yang ketiga pula, hujah yang tak menarik di mana ia membandingkan gerakan Islah yang terdahulu. Yang terdahulu tu bermakna yang dah ketinggalan zaman, dan juga hasil daripada kelemahan pemerintah umat Islam terdahululah yang menyebabkan kemundurannya masyarakat Islam, dan ditambah juga dengan penindasan daripada Eropah yang menguasai dunia Islam pada ketika itu. Jadi setakat itu sahaja. Okay, terima kasih. Antara kesan kemunculan modernisme kepada manusia ialah golongan muda menjadi satu tarikan dan sering dipuja. Hal ini telah menyebabkan segelintir golongan muda tidak mempunyai rasa hormat kepada golongan yang tua serta menganggap mereka sebagai satu kelompok yang telah ketinggalan zaman. Sebagai contoh, pembahagian jawatan-jawatan penting di mana kebanyakannya diberikan kepada golongan yang muda kerana mereka dianggap sebagai satu golongan yang smart dan cerdik. Walau bagaimanapun, mereka tidak mempunyai sebarang pengalaman jika dibandingkan dengan golongan yang tua tadi. Selain itu, ideologi modernisme juga telah pun memberi persepsi yang salah terhadap wanita, di mana wanita dianggap sebagai alat yang berkesan untuk mempengaruhi lelaki. Fahaman ini juga telah menyebabkan sifat peri kemanusiaan seseorang individu makin pudar dan akhlak seseorang individu juga runtuh disebabkan oleh modernisme yang telah mengajar manusia untuk melakukan sesuatu tanpa mengira akibat, iaitu berkait rapat dengan bebas nilai ataupun lebih dikenali sebagai value free. Seterusnya, kesan kemunculan modernisme juga telah menyebabkan masyarakat melalui pembangunan secara kompleks dari segi perkembangan sains dan teknologi. Implikasi daripada aspek ini telah memberikan satu bentuk pulangan yang lumayan dari hasil yang diperoleh melalui sains dan teknologi yang berkembang pesat dari satu abad ke satu abad yang lain. Hal ini telah mendorong manusia menjadi lebih bersifat individualistik dan kekuasaan. Hasil daripada modernisasi ini juga menjadikan masyarakat tradisional mempertahankan kepercayaan terhadap agama mereka dan struktur sosial yang telah diwarisi oleh mereka. Oleh sebab itu, situasi ini telah menyebabkan mereka lemah dari segi inovasi yang tidak berdaya maju. Impak daripada modernisme ini telah menjadikan umat Islam lebih bersifat fikiran terbuka, mencari solusi dan bersemangat dalam menentang jajahan Barat daripada menindas agama Islam. Hasil daripada semangat tokoh-tokoh modernisme mampu menggerakkan umat Islam ke arah yang lebih baik dan maju. Umat Islam juga telah diberikan pendidikan yang pelbagai seperti bidang sains, matematik dan farmasi. Pendedahan ini adalah antara sumbangan yang besar untuk umat Islam untuk terus maju dalam mempertahankan hak mereka dan negara mereka daripada dijajah oleh kuasa-kuasa Barat. Saya, Nur Hidayah binti Zainuddin, akan membentangkan mengenai tokoh-tokoh modernisme. Terdapat tokoh-tokoh yang membantu dalam pembaharuan dan modernisasi Islam, iaitu Syekh Muhammad Abduh dan Al-Said Jamaluddin Al-Afghani.
Nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Abdul bin Hassan Khairullah. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1849 Masihi di Antar, Mesir. Beliau meninggal dunia pada 1314 Hijrah atau 1905 Masihi di Darmil Iskandaria, Mesir ketika usianya 56 tahun. Beliau adalah seorang ulama terbilang, pemimpin terkenal, imam mujtahid atau ketua pembaharuan, ketua pengarang yang masyhur dan pelopor gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Idea-idea baharu dan bernas beliau telah memberi impak positif dalam perkembangan pemikiran Islam. Yang pertama, penghargaan terhadap akal. Hal ini telah terbukti apabila Syekh Muhammad Abdul menyatakan bahawa Islam adalah agama rasional di mana Islam selari dengan akal dan ilmu pengetahuan. Akal dapat memilih dan menilai hal-hal yang baik ataupun buruk. Yang kedua, beliau telah memodernkan sistem pendidikan di Universiti Al-Azhar. Syekh Muhammad Abdul adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam membawa era Universiti Al-Azhar. Sistem pendidikan di Al-Azhar telah dimodernisasi oleh beliau, seperti yang pertama, mewujudkan mata pelajaran matematik, geografi, algebra, sejarah dan seni hot. Yang kedua, mewujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil. Yang ketiga, mewujudkan farmasi khususnya untuk pelajar Universiti Al-Azhar. Keempat, menjadikan peruntukan untuk gaji guru dari Perbandaran Negara dan Wakaf Negara. Yang kelima, memperbaiki asrama pelajar dengan menekankan aspek-aspek keselamatan dan kesihatan. Dan yang ketiga adalah pembukaan pintu ijtihad. Ijtihad adalah dasar yang penting dalam membangkitkan kembali ajaran Islam. Seterusnya, tokoh yang kedua ialah Al-Said Jamaluddin Al-Afghani. Nama sebenar beliau ialah Jamaluddin bin Safda Al-Afghani. Beliau dilahirkan pada 1254 Hijrah atau 1838 Masihi di Asadabad, Kabul, Afghanistan. Beliau telah meninggal dunia pada 5 Syawal 1314 Hijrah bersamaan dengan 9 Mac 1897 Masihi pada usia 60 tahun. Gelaran Al-Said tersebut kerana beliau mempunyai pertalian dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Antara sumbangan beliau dalam perkembangan pemikiran dan pergerakan Islam yang pertama, Said Jamaluddin Al-Afghani merupakan penggerak utama dalam perjuangan menentang penjajah. Beliau mengembalikan keyakinan umat Islam di India dengan menyampaikan sebuah pidato yang cukup bernas dan bersemangat itu supaya umat Islam di sana berkeyakinan untuk mengusir penjajah dari tanah air mereka. Yang kedua, menghasilkan beberapa karya ilmiah yang kreatif dan bermutu bagi menyokong idea Islah yang dibawanya. Al-Said Jamaluddin Al-Afghani telah menghasilkan beberapa karya ilmiah seperti Al-A'mal Al-Kamilah, Ar-Rad ala Al-Dahriyin dan Al-Katirad. Dan sumbangan beliau yang terakhir adalah mengubah pemikiran umat Islam selaras dengan kemajuan zaman. Pemikiran-pemikiran yang dimunculkan oleh Al-Said Jamaluddin Al-Afghani baik dalam bidang politik maupun bidang agama bertujuan untuk mempersatukan umat Islam dengan maksud menginginkan umat daripada pelbagai penjuru dunia Islam berada dalam satu kekhalifan yang besar dan umat Islam yang terperuk dan ketinggalan akan bangkit bersama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran dan implikasi modernisme. Antara cabaran modernisme pada ketika dahulu termasuklah pandangan orientalis barat yang cenderung melebarkan kumpulan dan gerakan Islam dengan sifat yang tertentu. Al-Qaradawi menyatakan keselesaannya memakai kalimah kebangkitan Islam daripada kalimah-kalimah seperti fundamentalism. Hal ini kerana beliau berkeyakinan bahawa yang harus menjadi pertimbangan adalah apa yang di sebalik nama dan kandungannya, bukan terletak pada nama dan judulnya. Muhammad Imarah juga mengakui umat Islam turut menggunakan terminologi yang merugikan mereka dari barat. Sebagai umat Islam, kita perlu memainkan peranan penting untuk membebaskan terma-terma menyeleweng kepada makna sebenar hingga dapat menyelamatkan pemikiran Islam daripada bahaya yang ditimbulkan. Selain daripada itu, Muhammad Nasir juga tegaskan bahawa istilah yang datang dari barat perlu diteliti penggunaannya dan diletakkan pada tempat yang betul apabila dikaitkan dengan Islam dan pertuduhan seperti Hizbut Tahrir.
iaitu di mana ia memang menolak penggunaan terma dan istilah di atas, yang seolah-olah ia merupakan satu paksaan ke atas umat Islam. Seterusnya, implikasi modernisme. Implikasi modernisme pada masa akan datang adalah golongan muda yang mudah terpengaruh dengan unsur-unsur barat yang meracuni pemikiran mereka. Seandainya perkara sebegini tidak dikawal, lama-kelamaan generasi akan datang akan lebih cenderung mengamalkan gaya hidup barat dan seakan tidak tahu akan kewujudan Tuhan. Golongan ini tidak akan lebih peduli tentang unsur keagamaan dan pada suatu masa akan datang mereka akan memberontak menolak kebenaran serta menerima perkara yang tidak benar. Hal yang demikian ini menyebabkan mereka semakin jauh dari pegangan agama, malah hal paling membimbangkan adalah sebilangan mereka tidak percaya akan Tuhan. Tiada unsur ketuhanan, agama dan apabila berhenti, tidak ada kehidupan lain lagi selepas itu. Perkara ini adalah orang-orang barat yang menyuntik dalam diri mereka agar dunia ini adalah bebas untuk membuat apa sahaja yang dimahukan. Hal ini dikatakan pihak komunis barat mahu orang Islam hanyut dengan dunia dan tidak memikirkan Tuhan serta agama yang sebenar. Kesimpulannya, penggunaan istilah dan label sebegini bukanlah sesuatu perkara asas yang boleh menjadikan umat Islam bertengkar sesama sendiri. Hal ini kerana pihak musuh Islam menggalakkan perkara itu berlaku dan pentingnya istilah tersebut diberi tafsiran selaras dengan acuan dan penilaian kita. Seterusnya kita balik kepada cadangan mengenai modernisme. Okey, terdapat 4 cadangan yang saya hendak nyatakan, iaitu yang pertama, mempunyai kepercayaan yang kukuh kepada Allah. Yang kedua, mengkaji dan menilai terlebih dahulu sesuatu perkara. Yang ketiga, seimbangkan antara hal-hal duniawi dan hal-hal akhirat. Yang keempat, iaitu yang terakhir, sentiasa menuntut ilmu. Okey, kita pergi ke isi yang pertama, iaitu mempunyai kepercayaan yang kukuh pada Allah. Sebab kita kena percaya pada Allah adalah supaya kita sebagai umat Islam tidak ditindas oleh orang luar atau agama lain yang menentang agama Islam. So, yang kedua adalah mencari ilmu dan menyebarkan agama Islam dengan berpandukan sumber yang betul. Yang ketiga, umat Islam perlu bersatu padu agar dapat melawan anasir luar yang cuba menindas agama lain. Apa yang cuba disampaikan di sini adalah dengan kita adanya ilmu dan ukhuwah sesama manusia yang beragama Islam, kita tidak akan berasa gentar dengan apa jua halangan ataupun dugaan yang kita akan hadapi. Okey, isi yang kedua adalah mengkaji dan menilai terlebih dahulu sesuatu perkara. Yang pertama adalah berpandukan pelbagai sumber seperti wahyu, Al-Quran dan hadis, ilham naluri, akal fikiran dan panca indera yang digunakan oleh Allah. Okey, dekat sini apa yang kita cuba sampaikan adalah apabila kita mendapat sesuatu maklumat ataupun informasi, kita kena berfikir dahulu adakah maklumat itu sahih ataupun tidak, ataupun kita boleh rujuk Al-Quran dan hadis. Okay, isi yang kedua adalah manusia dapat membezakan antara perkara yang sahih dan perkara yang palsu. Ini yang penting saya cakap sebentar tadi. Dengan adanya ilmu, kita dapat membezakan antara perkara sahih dengan palsu, fakta ataupun auta. Macam itulah. Okay, yang ketiga, informasi atau pelajaran yang tak salah atau tidak betul sumbernya dapat dielakkan daripada disebarkan kepada generasi yang akan datang. Okay, ini penting Kalau ilmu yang kita sebarkan tu tak betul, and then kita ajar pula orang, so sampai sudahlah generasi yang akan datang pun belajar benda yang salah, yang tak betul pun sebenarnya. So sebab tu penting apabila kita menyampaikan ilmu tu, kita ada rujukan ataupun sumbernya lah, supaya ilmu yang kita sampai tu adalah benar. Okay, yang terakhir adalah dapat membaik pulih cara berfikir agar informasinya logik dan fakta yang benar. Okay, kita pergi ke isi yang ketiga, iaitu cadangan ketiga, iaitu seimbangkan antara hal-hal duniawi dan hal-hal akhirat. Okay, yang pertama adalah menguruskan masa dengan baik dan teratur dalam melakukan ibadah.
melakukan aktiviti seharian seperti bekerja, beriadah dan beribadah. Yang kedua, mengutamakan hubungan kita dengan Allah supaya hidup ini sentiasa diredai olehnya. Yang ketiga, tidak ditenggelami dengan zaman modernisasi. Dengan kita hidup di dunia ni, apa yang cuba disampaikan kat sini adalah kita hidup dengan dunia ni ada dua tujuan. Satu, sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. So, dalam pada masa sama juga kita kena balance kan antara kita punya amalan di dunia dan amalan di akhirat. Tapi kita kena ingat walaupun kita kena kejar dunia, tapi akhirat itu adalah kekal lah. So, kita kena pandai-pandai bagikan masa. Cadangan yang terakhir adalah sentiasa menuntut ilmu. Yang pertama adalah manusia akan menjadi individu yang lebih profesional dan bijak dalam mengatur strategi untuk mempertahankan negara. Yang kedua, tokoh-tokoh modernisme yang telah membanting tulang empat kerat, mereka telah melakukan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan pendidikan pada zaman tersebut. Dan yang terakhir, umat Islam dapat diberikan pendedahan yang cukup tentang pelbagai ilmu dan bekalan mereka untuk mengharungi hari-hari yang akan datang jika dijajah semula. Apa yang dicuba sampaikan kat sini adalah dengan adanya ilmu, dengan adanya pendidikan yang cukup, maka manusia akan menjadi individu yang lebih profesional dan bijak dalam mengatur strategi untuk mempertahankan negara. So, kita juga kena menghargai lah kita punya tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan negara kita untuk mencapai kemerdekaan, supaya kita tidak dijajah semula. Itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.